Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Ni Asilah selaku pensyarah subjek PIMK 3152 Inovasi Digital. Saya Wan Muhammad Naki Afnan bin Wan Nasir bersama dua orang rakan saya iaitu Aisyah Sofia dan juga Mazina Izzati. Hari ini akan membentangkan berkenaan dengan poster yang telah kami hasilkan, iaitu poster berkenaan dengan inovasi bidang Al-Quran. Jadi untuk inovasi yang telah saya hasilkan adalah bertajuk The Call Life, di mana tajuk ini diambil daripada tahun 4 iaitu bidang Al-Quran, pendidikan Islam, tajuknya adalah Qalqalah. Untuk gambar tersebut adalah gambar inovasi yang telah saya hasilkan, di mana ia terdiri daripada inovasi bahan maujud dan juga penerapan inovasi digital. Jadi untuk masalah yang dihadapi yang mendorong saya menghasilkan inovasi The Qalqalah ini adalah kerana murid-murid sukar mengingat kelima-lima huruf Qalqalah dengan tepat. Yang kedua, murid kurang memahami perbezaan antara Qalqalah Sughra dan Qalqalah Kubra. Dan yang ketiga, murid kurang mahir menyebut kalimah yang mempunyai huruf Qalqalah. Dan yang terakhir adalah yang paling kritikal, murid kurang memberi tumpuan ketika proses PDP. Jadi untuk inovasi Qalqalah ni, objektifnya adalah bertujuan untuk murid mengingat dan menyenaraikan kelima-lima huruf Qalqalah dengan tepat, di mana terdapat 5 huruf Qalqalah yang perlu murid tahun 4 ingat, iaitu Ba, Jim, Dal, Qaf dan Ta. Yang kedua adalah mengenal pasti kalimah yang mempunyai perbezaan antara Qalqalah Sughra dan Qalqalah Kubra dengan betul. Yang ketiga, menyebut kalimah yang mengandungi huruf Qalqalah dengan betul. Dan yang keempat adalah murid memberikan tumpuan dan minat yang tinggi semasa proses PDP. Jadi berdasarkan kepada objektif ni, ia adalah bertujuan berkait rapat dengan tajuk Qalqalah, di mana dalam inovasi saya menerapkan tajuk Qalqalah iaitu berkenaan dengan definisi, cara bacaan dan juga perbezaan antara Qalqalah Sughra dan Qalqalah Kubra. Jadi untuk cara penggunaan inovasi yang telah saya hasilkan, iaitu ia terdiri daripada bahan maujud dan juga bahan digital, di mana terdapat QR code yang telah saya sediakan di sini berkaitan dengan cara penggunaan inovasi, di mana untuk penggunaan inovasi digital, guru boleh mengimbas QR code untuk slide paparan yang diterangkan, yang perlu diterangkan oleh guru. Manakala untuk inovasi bahan maujud iaitu Lucky Draw, guru boleh mengimbas QR code untuk mendapatkan soalan berkaitan dengan tajuk Qalqalah ini pada slide yang telah disediakan, di mana murid perlu menarik Lucky Draw dan kemudian keluar bola yang mewakili soalan-soalan. Jadi impak kepada PDP untuk inovasi The Qalqalah ni, ia mewujudkan pembelajaran aktif, di mana murid melibatkan diri dalam aktiviti PDP dengan seronok. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif, di mana murid saling berinteraksi dan berdiskusi antara satu sama lain bagi menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk Qalqalah ini. Dan yang ketiga adalah meningkatkan daya kognitif, di mana murid dapat mengingat dan mengetahui huruf-huruf Qalqalah dan cara bacaan Qalqalah Sughra dan Kubra dengan betul. Dan yang terakhir adalah meningkatkan sahsiah murid, di mana murid yakin dan berani ke hadapan untuk menjawab soalan berkaitan dengan tajuk Qalqalah. Jadi bagaimana cara inovasi ini dikomersialkan? Iaitu melalui perkongsian di media sosial, di mana
terdapat aplikasi WhatsApp, Instagram yang boleh disebarkan berkaitan dengan inovasi yang telah saya hasilkan. Yang kedua adalah video pemasaran, di mana video pemasaran ini merangkumi video cara penggunaan, video penggunaan di dalam kelas dan juga video maklum balas yang diberikan oleh guru ataupun murid setelah penggunaan inovasi ini. Dan yang terakhir adalah melalui kolaborasi dengan pihak sekolah, di mana dengan adanya kolaborasi dengan pihak sekolah ini, ia mampu meningkatkan lagi komersial inovasi yang telah saya hasilkan. Dan yang terakhir untuk penilaian berkaitan dengan inovasi ini adalah melalui maklum balas daripada guru, murid dan juga rakan sebaya, di mana guru boleh memberikan maklum balas berkaitan dengan kelebihan, kelemahan dan juga penambahbaikan yang perlu diperbaiki oleh saya berkaitan dengan inovasi ini. Yang kedua adalah murid, di mana murid menunjukkan ketertarikan berkenaan dengan PDP yang dijalankan. Dan yang terakhir adalah rakan sebaya, di mana rakan-rakan boleh memberikan idea untuk menambah baik inovasi yang telah saya hasilkan. Jadi itu berkenaan dengan inovasi yang telah saya hasilkan, iaitu The Call Life. Seterusnya saya serahkan kepada Mazinah untuk menerangkan berkenaan dengan inovasinya. Persilakan. Sebelum tu Saudara Afnan, saya agak tertarik dengan The Call Life punya inovasi, walaupun kita dalam bidang yang sama. Tapi boleh saya tahu apakah keunikan inovasi anda ini berbanding dengan inovasi yang lain? Jadi inovasi yang, terima kasih kepada soalan Aisyah Sofia, di mana inovasi ini mempunyai keunikannya yang tersendiri, di mana ia menggabungkan antara elemen maujud dan juga elemen digital. Di mana pada elemen maujud iaitu pendekatan yang digunakan, iaitu pendekatan secara bermain, di mana murid sangat tertarik dengan pendekatan ini, di mana murid akan melibatkan diri secara aktif untuk melaksanakan proses PDP. Jadi itu ada antara keunikan inovasi The Call Life ini. Okey, baiklah, jelas sekali. Terima kasih Saudara Afnan. Seterusnya kita berpindah kepada Mazinah. Okey, baiklah. Bagi inovasi yang kedua, iaitu daripada saya, inovasi saya bertajuk Pintar Quran berdasarkan bidang Al-Quran bagi tahun 1, iaitu tajuknya adalah Kenali Tanda Wakaf. Okey, jika kita lihat terdapat beberapa gambar yang saya sertakan berdasarkan video pembelajaran yang saya buat dan juga kuis interaktif yang saya hasilkan. Okay, baiklah, kita tengok kepada masalah yang dihadapi ataupun masalah yang dihadapi oleh guru ataupun pelajar. Yang pertama, bagi masalah yang dihadapi, terhasilnya Pintar Quran ini ada yang pertama, murid tidak tahu fungsi tanda wakaf. Yang kedua, murid tidak berpeluang mempelajari Al-Quran sebaiknya. Yang ketiga, murid sukar mengingati fungsi tanda wakaf. Dan yang keempat, murid tertukar antara fungsi tanda wakaf. Baiklah, berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi dan juga berdasarkan pengalaman praktikum saya yang lalu, ketika mengajar bidang Al-Quran ini, murid ada sesetengah murid yang tidak tahu langsung fungsi tanda wakaf dan ada juga murid yang tidak tahu apa itu tanda wakaf disebabkan oleh mereka tidak berpeluang untuk mempelajari Al-Quran. Sebabnya mereka tidak, sekiranya murid-murid tidak ke sekolah rendah agama, maka mereka mempunyai waktu yang sedikit sahaja untuk mempelajari Al-Quran di sekolah.
Okey, yang seterusnya masalah sukar mengingati fungsi dan juga tertukar antara fungsi tanda wakaf ini disebabkan oleh kurangnya pendedahan ataupun kurangnya cara yang efektif daripada guru untuk memberikan pengajaran yang berkesan kepada murid tersebut. Baiklah, objektif bagi penghasilan inovasi Pintar Quran ini adalah terdapat 3 objektif. Yang pertama, murid dapat menyatakan maksud tanda wakaf dengan betul. Yang kedua, meningkatkan daya ingatan dan kefahaman murid. Yang ketiga, menarik minat murid untuk belajar hasil gabungan gambar perkataan dan juga kuis interaktif. Baiklah, bagi objektif ini saya kaitkan juga dengan 6C, iaitu antara salah satunya adalah bagi meningkatkan daya ingatan dan kefahaman murid. Okay, mengapa objektifnya adalah bagi meningkatkan daya ingatan? Kita berbalik kepada masalah yang dihadapi oleh murid tersebut, iaitu sukar untuk mengingati fungsi tanda wakaf dan juga tertukar antara fungsi tanda wakaf. Disebabkan itulah kita memerlukan objektif-objektif ini bagi mencapai tujuan sebenar kita mencipta Pintar Quran. Okey, baiklah, bagi cara penggunaannya pula. Okay, di sini saya sertakan sedikit panduan bagaimana cara menggunakan Pintar Quran ini dan juga QR code. Yang pertama, murid menonton video pembelajaran pada link atau kod QR yang telah disediakan. Yang kedua, murid menjawab kuis pada link atau kod QR yang telah disediakan selepas menonton video pembelajaran. Dan yang ketiga, murid mengisi nama sebelum menjawab kuis dan skor ditunjukkan selepas selesai menjawab kuis. Okay, di dalam kod QR ini saya sertakan video pembelajaran yang yang berdasarkan ataupun yang dilakukan pada platform media sosial TikTok, dan juga saya menggunakan kuis interaktif word wall bagi murid menjawab kuis selepas melihat video pembelajaran di TikTok tersebut. Baiklah, seterusnya adalah impak terhadap PDP. Yang pertama, kita ada, saya sertakan di sini 4 impak terhadap PDP. Yang pertama, membantu murid dalam mengingati fungsi tanda wakaf dengan mudah dan cepat. Ini adalah berdasarkan video TikTok, video pembelajaran yang diupload di TikTok. Apabila murid melihat video tersebut, saya dapat lihat kesannya murid dapat menjawab kuis interaktif yang disediakan betul, kesemuanya betul. Impak yang kedua, penggunaan media sosial dapat menarik minat murid untuk mengenali tanda wakaf. Kenapa saya memilih medium media sosial TikTok adalah kerana murid pada masa sekarang lebih banyak menghabiskan masa di aplikasi TikTok berbanding dengan aplikasi media sosial yang lain. Disebabkan itulah saya memilih platform TikTok sebagai tempat untuk saya menyebarkan video pembelajaran tersebut. Yang ketiga, memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi guru dan murid. Okay, contohnya, disebabkan video pembelajaran tersebut dapat diakses di mana-mana sahaja, di rumah dan juga di sekolah, maka murid selepas habis PDP di sekolah, murid boleh merujuk juga video pembelajaran tersebut di rumah dan juga menjawab kuis interaktif tersebut di rumah. Dan impak yang terakhir adalah capaian akses yang mudah, iaitu secara kendiri. Secara kendiri maksudnya murid boleh mempelajari bagi tajuk kenali tanda wakaf secara kendiri, iaitu sama ada di rumah, dan juga boleh terus secara langsung menjawab kuis pembelajaran yang disediakan. Okeylah, bagi komersial, cara inovasi ini dikomersialkan adalah melalui 2 platform media sosial, iaitu menggunakan media sosial Facebook dan WhatsApp. Di sini saya sertakan gambar yang saya post ataupun yang saya hantar ke media sosial. Yang pertama di aplikasi Facebook dan juga di aplikasi WhatsApp. Saya mendapatkan maklum balas daripada aplikasi tersebut juga. Kenapa saya memilih medium Facebook dan juga WhatsApp ni? Kebanyakannya di Facebook kita dapat lihat
ada banyak grup-grup yang disertai oleh guru dan juga murid yang berkaitan dengan pembelajaran, terutamanya pembelajaran PDP Pendidikan Islam. Okey, baiklah, yang terakhir adalah penilaian projek. Dan projek saya adalah based on berdasarkan rakan sebaya, berdasarkan maklum balas daripada rakan sebaya, ahli keluarga dan juga murid. Baiklah, rakan sebaya ini saya sebarkan saya punya inovasi kepada rakan-rakan yang menjalani praktikum sekarang dan cuba uji saya punya inovasi. Bagi ahli keluarga pula, terdapat ahli keluarga yang juga merupakan guru dan juga murid di sekolah. Saya mendapatkan maklum balas daripada mereka dan juga murid-murid di sekolah yang berdekatan. Okeylah, baiklah, itu sahaja bagi inovasi Pintar Quran yang saya sediakan. Terima kasih kepada Mazinah kerana penerangan berkaitan dengan inovasi ini. Jadi soalan yang nak saya tanyakan, dari manakah idea yang Mazinah dapat yang mendorong Mazinah untuk menghasilkan inovasi ini? Okey, baiklah. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Okeylah, idea bagi soalannya adalah idea bagi menghasilkan inovasi ini, betul? Okey, baiklah. Betul. Okey, idea bagi menghasilkan inovasi ini adalah berpunca daripada saya melihat murid-murid saya sendiri yang begitu tertarik dengan media sosial TikTok. Jadi saya memikirkan apa kata saya melakukan ataupun menghasilkan satu inovasi yang boleh saya letakkan di platform media sosial TikTok yang berkaitan dengan pengajaran saya. Jadinya saya menghasilkan video ini berdasarkan kepopularan TikTok yang menyebabkan saya boleh menggunakan platform tersebut bagi menghasilkan pengajaran yang berkesan kepada pelajar-pelajar saya. Okay, contohnya kalau kita dapat lihat di gambar ni, pada satu gambar yang bertajuk Kenali Tanda Wakaf, di sinilah video pembelajaran tersebut di mana saya letakkan di TikTok. Okay, itu sahaja. Baik, terima kasih atas jawapan tersebut. Okay, sama-sama. Okay, baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada pembentang yang ketiga, iaitu Aisyah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pembentangan yang terakhir ini dalam bidang inovasi bidang Al-Quran, saya menghasilkan sebuah kampung wakaf seperti mana yang terlihat di papan skrin sekarang ini. Ini adalah lakaran ataupun gambaran kepada keseluruhan inovasi yang telah dihasilkan oleh saya yang bertajuk Kampung Wakaf di bawah bidang Al-Quran tahun 4 Pendidikan Islam. Tajuknya adalah Tanda Wakaf. Okay, berbeza dengan Mazinah tadi kerana Mazinah merupakan inovasi yang terdiri daripada bahan digital. Walau bagaimanapun, saya come out dengan inovasi yang terdiri daripada dua ciri, iaitu bahan digital dan juga bahan maujud. Baiklah, kita lihat seterusnya. Pada isu, baiklah, bagaimana boleh timbulnya inovasi ini. Pertama, masalah atau isu yang dialami, saya merujuk kepada Jamaluddin 2000, iaitu tiada kaedah yang sesuai dalam pembacaan Al-Quran. Maksudnya di sini saya tercetus idea untuk melaksanakan inovasi secara permainan seperti mana Mazinah dan juga Afnan, kerana kita tahu permainan ini merupakan satu perkara yang signifikan dan dekat sangat dengan kanak-kanak, terutamanya murid di sekolah rendah lah. Jadi kepelbagaian dalam kaedah PDP itu sendiri, contohnya seperti permainan yang membawa kepada penghasilan inovasi kampung wakaf. Seterusnya,
kurang nafas, keliru tentukan tempat wakaf di mana bila guru hanya menerangkan secara chalk and talk saja di dalam kelas, murid tak dapat nak bezakan. Murid tak pandai nak tentukan di mana sepatutnya dia berhenti sewaktu membaca Al-Quran. Begitu. Jadi objektif di dalam inovasi saya ini ada dua perkara yang mana murid dapat mengenal pasti 6 tanda wakaf. 6 tanda wakaf tersebut merupakan tanda wakaf mu'anaqah, wakaf lazim, wakful ula, wasal ula, wakaf jaiz. Okey. Dan yang kedua, mengingat 6 tanda wakaf mengikut kod-kod warna yang berbeza. Maksudnya dekat sini dalam tanda wakaf, cuba Afnan share kat atas tadi. Dekat gambar ni 6 kod warna yang berbeza tu saya ada warna oranye, warna kuning, warna hijau, warna pink, warna merah dan juga warna biru, di mana saya nak murid ingat tanda wakaf ni mengikut kod warna. Sebab kita tahu warna ni memberi satu kesan kepada emosi. Kita jadi lebih ceria. Jadi saya gunakan 6 warna ini di dalam kampung wakaf supaya murid lebih mengingati fungsi setiap tanda wakaf tersebut. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada cara penggunaan ni. Saya ada meletakkan video secara praktikal di dalam YouTube dan saya letakkan di dalam QR code di sinilah. Untuk penerangan, cara guna adalah yang pertama, guru akan menerangkan terlebih dahulu kepada murid bagaimana nak guna. Seterusnya kita nampak dekat situ ada 6 kad situasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 mengikut warna kod tanda wakaf tadi. Maksudnya lepas cikgu dah terang, guru akan berikan 6 kad situasi ni kepada kumpulan murid tersebut dan murid akan membaca situasi itu lalu menggerakkan kereta. Kenapa kereta? Sebab simbolik kepada pembacaan murid itu sendiri dalam Al-Quran. Contohnya situasi 1 tu warna oranye, jadi dia akan berhenti dekat tanda wakaf yang pertama, tanda wakaf mu'anaqah, warna oranye juga yang ada 3 titik tu. Dekat situ salah satu. So situasi tu relate dengan pembacaan Al-Quran, iaitu salah satu tempat pembacaan, berhenti pada salah satu. Macam tu. So di situasi itulah akan ada, dia akan bergerak mengikut situasi, maksudnya murid takkan bergerak dalam kampung wakaf ni secara cacah marba dan sebagainya, sesat ke, tak ada. Kita ada satu langkah yang sistematik lah. Okey, begitulah sebagainya sampailah situasi yang ke-6. Setelah itu, maknanya bila murid dah sampai dekat satu-satu stesen situasi tu, murid akan scan QR code di belakang setiap papan tanda wakaf tu. Kita ada QR code, murid scan, terus keluar suara bagaimana nak sebut dan contoh ayat yang ada dalam Al-Quran. Begitu. Baiklah, secara komersialnya saya meletakkan video penerangan tu dalam YouTube, jadi itulah cara saya komersialkan. Di mana video YouTube tu harapnya boleh memberi manfaat kepada sesiapa yang melihat. Okey, seterusnya untuk impak, saya bahagikan kepada 3 perkara, iaitu dari segi emosi, kognitif dan juga sosial. Yang pertama, emosi, di mana seperti yang saya terangkan tadi, inovasi ini berteraskan kepada permainan. Jadi, murid lebih ceria sebab kita belajar dalam keadaan santai dan juga gembira. Yang kedua, dari segi kognitif, impak kepada muridnya, murid faham dan boleh mengenal pasti 6 tanda wakaf mengikut kod warna. Dia dah dapat beza, dapat kenal pasti yang ni wakaf apa, yang ni wakaf apa. Macam tu. Yang ketiga, dari segi sosial, murid dapat berkomunikasi dengan ahli kumpulan dengan baik. Contohnya ada 5 atau 6 orang kan. Orang pertama tu, murid tu dia akan baca situasi. Manakala orang kedua, ketiga akan gerakkan kereta. Orang keempat dia akan bagi panduan nak gerak kanan ke kiri ke macam tu. Jadi kat situ adanya 6C iaitu communication dan kolaboratif dalam kumpulan murid tersebut. Dari segi penilaian, saya ada berjumpa dengan guru pendidikan Islam di SK Sri Permaisuri iaitu Ustazah Rabiatul Adawiyah. Dan ada WhatsApp juga untuk bertanyakan pendapat mengenai inovasi ini. Yang kedua, rakan sebaya saya sendiri, classmate saya sendiri, saya ada meminta sedikit pandangan dan juga penambahbaikan daripada beliau.
Untuk rujukan, saya merujuk kepada dua penulis iaitu Cik Suryani berkenaan dengan keberkesanan kaedah multimedia kerana dalam BBM ini terdapat juga bahan digital. Yang kedua daripada Nandang Hidayat berkaitan dengan pemanfaatan bahan digital. Jadi itu sahaja untuk penerangan sebersedikit tentang inovasi yang telah saya hasilkan iaitu berkenaan kampung wakaf. Okey, baiklah Sofia. Inovasi kita agak serupa ya. Tapi sungguh menarik. Dan juga ada perbezaan sedikit dengan inovasi yang saya lakukan. Okey, baiklah saya nak tanya satu soalan ringkas je. Bagi impak, kita dapat lihat impak ada 3. Impak yang ketiga iaitu sosial. Murid boleh berkomunikasi dengan ahli kumpulan dengan baik. Okey, contohlah sekiranya terdapat seorang murid ni dia pendiam ataupun kita katakan sebagai seorang yang introvert, yang malu-malu. Bagaimana kita nak buang perasaan malu murid tersebut? Nak bagi biar dia boleh berkomunikasi dengan baiklah dengan ahli kumpulan yang lain berdasarkan inovasi yang Sofia lakukan. Okey. Terima kasih Mas Zina atas soalan yang cukup membuat saya terfikir macam mana nak jawab tu. Okey, kita cuba Okey, untuk Mas Zina cakap tadi impak pada sosial, macam mana murid yang introvert nak berkomunikasi dalam kumpulan. Okey. Pertamanya Mas Zina bagi tahu tadi macam nak buang rasa malu. Pertamanya kita tak boleh buang rasa malu tu. Okey, rasa malu tu patut ada. Tapi kita kena kurangkan sikit. Bila dalam kumpulan yang melibatkan untuk pembelajaran dan hal-hal yang bermanfaat lah. Okay. So kekalkan rasa malu tu, cuma kurangkan sikit lah. Yang pertama, di sini guru lah perlu memainkan peranan. Sebab apa? Sebab guru bila dalam pembelajaran abad ke-21 berdasarkan kepada Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 sehingga 2025 yang mana menekankan untuk kita pendidik ni menjalankan pembelajaran abad ke-21. Iaitu antara salah satu perkara yang ditekankan adalah aktiviti secara berkumpulan dan murid bergiat aktif. Di sini guru berperanan sebagai pemudah cara ataupun sebagai pembimbing. Jadi guru haruslah menjadi pemudah cara dan pembimbing mendorong murid tersebut untuk berkomunikasi, untuk melibatkan diri secara aktif di dalam kumpulan. Maksudnya guru tidak melepaskan 100% aktiviti ini kepada murid tetapi guru memerhati, menjadi pemudah cara dan juga membimbing. Maksudnya pergi dekat budak tu tanya dah sampai mana dah, apa yang sepatutnya buat, tengok kalau murid tu senyap, cuba libatkan dia, jadikan dia murid tu ataupun cikgu pilih bagi dia peranan, murid tu jadi orang utama dalam kumpulan tu seperti menggerakkan kereta ataupun membaca situasi dekat situ. Contohnya bila dia baca situasi, kawan-kawan yang lain akan dengar dan akan teliti tentang apa yang dibacakan tu. Jadi kat situlah peranan guru tu sendiri perlu kreatif dan juga bijak dalam mengawal atau mengatur PDP supaya tidak ada keciciran dalam kelas dan adil kepada semua murid. Sama ada murid tu introvert, extrovert ataupun ambivert. Itu sahaja untuk soalan Mbak Zina. Jelas ke Mbak Zina? Okay, jelas. Penerangan yang sangat terperinci dan jelas. Okay, terima kasih Aisyah Sofia. Okay, baiklah. Dengan berakhirnya soalan dan jawapan itu tadi, maka berakhirlah bagi pembentangan bagi kumpulan kami iaitu inovasi bagi bidang Al-Quran. Okay, baiklah. Sekian, terima kasih.